Sekarang kita nak bercakap mengenai urus duit dengan bijak. Duit yang dimaksudkan adalah duit KWSP yang mana kerajaan telah pun membenarkan pencarum untuk mengeluarkan sejumlah wang berjumlah RM10,000 dan juga pembayaran telah pun bermula sejak semalam. Jadi adakah ini masa yang tepat? Kerana kita semua faham dalam keadaan sekarang ramai masyarakat kita khususnya yang beragama Islam menggunakan ruang dan juga peluang ini untuk menggunakan duit tersebut untuk membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri. Jadi untuk bercakap mengenai cara untuk kita menguruskan wang ini, saya sangat berbesar hati untuk bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, iaitu Pusat Pensyarah di Pusat Pengajian Ekonomi, Keuangan dan juga Perbankan Universiti Utara Malaysia melalui talian Google Meet bersama dengan saya pada pagi ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Jadi doktor, pengeluaran khas wang KWSP, pandangan doktor, adakah ini masa yang tepat disandarkan kepada keadaan masyarakat dan juga musim perayaan yang sedang kita lalui sekarang? Ya, pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya. Okey, kita lihat konteks dahulu. Pengeluaran caruman KWSP ini adalah yang diputuskan ini adalah pengeluaran yang keempat. Jadi sebelum ini kita dah ada pengeluaran iLestari, okey, pengeluaran yang kedua iCitra, iSinar, dan yang ketiga itu iCitra. Jadi saya melihat bahawa dalam kita melihat keadaan pada ketika ini, sememangnya keputusan yang dibuat ini walaupun kita tahu ia bukanlah satu keputusan yang mudah, tapi ia memang wajar dilaksanakan kerana kita tahu bahawa pada ketika ini masih ramai lagi yang masih lagi rakyat, masyarakat di luar sana yang masih lagi berusaha untuk membina semula ekonomi akibat daripada kesan PKP selama lebih kurang 2 tahun dan juga berlakunya kejadian banjir besar awal tahun ini, dan sekarang ni masanya setelah lama 2 tahun kita mengalami PKP, sememangnya kemeriahan dan juga persediaan untuk nak menyambut sambutan hari raya itu memanglah dinanti-nantikan. Jadi bagi saya keputusan untuk mengeluarkan caruman ini pada ketika ini bagi saya bukan saja dilihat dalam perspektif kita akan menyambut perayaan ini, tetapi juga dalam konteks pengurusan ekonomi keseluruhan, baik dari segi ekonomi negara dan juga ekonomi rakyat itu sendiri terutamanya lah. Okey, saya lihat ia adalah tepat pada masanya pada ketika ini. Jadi selain daripada menggunakan ruang tersebut untuk membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri, ada juga di kalangan pencarum yang mengeluarkan wang ini untuk meletakkan wang itu ke investment ataupun tools yang lain. Investment tools yang lain, contohnya unit amanah, pembelian emas, pelaburan saham dan sebagainya. Adakah perkara ini juga antara perkara yang tepat untuk dilakukan dengan sejumlah wang daripada KWSP, kerana kita faham kalau kita letak di KWSP juga kita akan mendapat untung juga. Ya, betul. Kita perlu faham juga penyimpanan dalam KWSP ini juga adalah satu bentuk simpanan untuk jangka panjang. Berkenaan dengan keputusan, bagaimana untuk kita nak menggunakan wang khas, dana khas ini, kalau kita tengok dari perspektif perniagaan ataupun pelaburan, pada pendapat saya secara umumnya lah, ini bukan masanya untuk kita nak mencuba-cubalah untuk melakukan sesuatu perniagaan ataupun pelaburan yang kita tidak begitu faham ataupun familiar dengan kos dan juga risiko. Yang paling penting tu risiko yang terlibat. Jadi di sini bagi saya kita perlu berwaspada dan berhati-hatilah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu pelaburan yang menyebabkan kita mengalami kerugian. Jadi ini saya fikir sudah
tidak defeat the purpose lah untuk kita nak keluarkan KWSP ni, kerana kita perlu faham apabila pihak KWSP membuat kenyataan dalam pengeluaran kemudahan ini, jelas menunjukkan bahawa sesuatu perkara yang dititik ataupun dipentingkan adalah dari segi perlunya kita mengambil satu tindakan yang begitu berhati-hati untuk kita nak mengeluarkan kemudahan ini, dana ini, kerana kita tahu persediaan untuk hari tua tu juga tidak kurang pentingnya dari sudut pengurusan kewangan ini. Jadi ini balik bergantung kepada sejauh mana kita familiar dengan perniagaan ataupun bentuk pelaburan. Kalau kita mungkin nak masukkan ke dalam unit amanah ke, kalau ASB tu mungkin saya fikir boleh, tapi seperti yang Tuan sebut tadi, boleh juga kita masukkan balik kepada KWSP tu, kerana kita perlu mengeluarkan jika ia betul-betul memerlukan. Okey, pada 16 Mac lepas, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan skim ataupun insentif ini pun, jelas bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun merayu agar ahli ataupun pencarum untuk betul-betul mempertimbangkan sewajarnya sebelum melakukan pengeluaran ini. Jadi kita tidak mahu adanya berlaku risiko dan juga berlakunya keadaan di mana kita duit tu habis begitu saja. Apatah lagi sekarang ada banyak sindiket penipuan di dalam skim-skim pelaburan yang bagi saya perlu kita ambil perhatian. Namun begitu, saya faham jika ada yang cuba untuk menggunakan dana ini untuk kita nak melakukan mungkin perniagaan kecil-kecilan supaya kita nak meneruskan kehidupan dan juga kita nak roll duit itu kan. Jadi seperti saya sebutkan tadi, kalau kita familiar dengan risiko perniagaan tersebut dan juga dengan pengeluaran yang tidak begitu tinggi, bagi saya mungkin ini boleh juga dipertimbangkan. Bagaimana pula kalau masyarakat memilih untuk menggunakan wang tersebut untuk membayar hutang secara cash? Contohnya kad kredit dan juga hutang-hutang yang bernilai ribuan ringgit. Dan juga kalau kita dapat perhatikan, hutang kad kredit boleh juga dibayar secara ansur-ansur. Jadi adakah pilihan yang tepat untuk membayar secara cash, secara lump sum, ataupun tetap memilih secara beransur-ansur itu? Okey, bila kita bercakap berkenaan dengan hutang, okey, ini penting sebab kalau kita lihat pun pelbagai skim yang diberikan oleh kerajaan berbentuk pinjaman. Jadi kalau kita lihat pengeluaran KWSP ini berbezalah. Okey, jadi maksud dia kalau kita tengok dari segi konteks hutang pun, kalau kita tengok data, kalau mengikut statistik ataupun laporan kajian ekonomi yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia baru-baru ini, kita lihat bahawa kadar hutang isi rumah di Malaysia ni berada pada tahap yang agak tinggi. Sebenarnya antara yang tertinggi di rantau ini pada kadar 89%. Okey, jadi maksudnya itu secara puratanya kalau kita mendapat pendapatan dalam RM1, jadi 89 sen itu telah digunakan untuk membayar hutang. Jadi kita hanya ada lebih kurang 11 sen macam tu untuk penggunaan simpanan dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya fikir tidak wajar untuk kita cuba untuk nak menyelesaikan sepenuhnya. Contohnya kalau hutang kredit itu, kalau kita lihat pun dari segi komposisi hutang, mengikut kalau kita tengok buku laporan yang saya sebutkan tadi tu, laporan kajian ekonomi dan kewangan 2021, kalau kita tengok pun hutang kad kredit itu pun berada sebanyak 3% daripada jumlah 1.4 trilion hutang isi rumah di Malaysia. Jadi bagi saya dalam konteks penerimaan
dengan kemudahan RM10,000 ini, mungkin kita perlu menyeimbangkan antara penyelesaian hutang yang sepenuhnya dan juga penggunaan yang diperlukan pada ketika ini, kerana bagi saya itulah tujuan utama juga pengeluaran kemudahan khas KWSP ini, kerana kita nak memastikan bahawa perbelanjaan pada ketika inilah supaya ia tidak terjejas teruk. Begitu juga kalau kita lihat dari segi laporan ataupun survey yang dibuat, bila ditanya, KWSP pun mendapati pada sekitar 40% mereka yang menggunakan kemudahan ini digunakan untuk perbelanjaan keperluan asas harian. Jadi saya fikir ini yang perlu kita lihat, kerana bagi saya skim ataupun kemudahan ini dia adalah yang berbentuk jangka pendek, dan supaya kita bersedia untuk kita nak melihat kepada dalam konteks pemulihan ekonomi dan juga pemulihan kehidupan kita lah akibat daripada kesan ialah pandemik dan juga kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan 2 tahun lepas. Jadi ini bagi saya adalah satu masa di mana duit ini perlu digunakan dalam konteks perbelanjaan kita dalam masa terdekat ini. Jadi doktor, adakah ini juga waktu yang tepat, kerana kalau kita melihat pengeluaran khas KWSP untuk pada kali ini merupakan satu yang agak unik, kerana apa? Pengeluaran akaun satu dibenarkan, kalau sebelum ini tidak dibenarkan. Jadi ada yang berpendapat juga bahawa mereka tidak ada masalah keuangan, tetapi kerana dibenarkan pengeluaran akaun satu itu dibenarkan, jika akaun dua tidak mencukupi, mereka keluarkan juga, kerana akaun satu ini seperti mana yang kita tahu memang susah nak keluar. Ini masanya untuk kita keluarkan wang itu. Pendapat doktor mengenai perkara ini? Okey, dia macam ni. Apa yang kita perlu faham bila kita kata pengeluaran ini, setiap daripada kita sebenarnya kita mempunyai dari segi pengeluaran ini, bagi saya kita tidak boleh terlalu obses dengan menumpukan kepada aktiviti perniagaan dan sebagainya, sebab kita perlu faham kerajaan juga mempunyai pemberian insentif dan bantuan. Contohnya adanya skim ataupun inisiatif seperti semarak niaga. Okey, ada juga bantuan-bantuan yang diberikan untuk memudahkan dan juga meningkatkan keupayaan para peniaga, terutamanya yang berada dalam industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Jadi kalau kita tidak begitu memerlukan untuk penggunaan ini, bagi saya kita tidak perlulah untuk mengeluarkan nilai yang agak tinggi di dalam akaun satu itu. Jadi ini bagi saya penting, sebab kita perlu ingat akhirnya juga KWSP ini adalah satu dana simpanan untuk hari tua, dan kita juga ada isu yang melibatkan aging population, aging society, dan juga dari segi bagaimana kita memastikan bahawa kita tidak mengalami masalah di masa hadapan juga. Jadi dalam konteks itu, bila kita bercakap berkenaan dengan pengeluaran di dalam akaun satu ini, bagi saya kalau tidak ada keperluan itu, bagi saya tidak perlulah kita nak keluarkan di dalam akaun satu ni. Itu dia sedikit nasihat daripada Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi, Keuangan dan juga Perbankan Universiti Utara Malaysia. Terima kasih banyak-banyak doktor. InsyaAllah ada kelapangan nanti kita akan berjumpa lagi untuk bercakap lebih banyak mengenai struktur ekonomi dan juga cara menguruskan wang dengan bijak. Baiklah.